Mangsa yang terselamat daripada gempa bumi dahsyat di Syria kini sedang bertindak segera untuk mengebumikan mangsa. Gempa bumi dahsyat itu telah mengorbankan sekurang-kurangnya 12,000 orang di Turki dan Syria ketika usaha mencari dan menyelamat sedang giat diteruskan. Rakaman drone daripada anggota White Helmets menunjukkan kubur yang baru digali di jandari Syria ketika orang awam menyembahyangkan jenazah sebelum dikebumikan. Usaha bantuan di Syria ketika ini dirumitkan lagi dengan konflik yang tidak berkesudahan sehingga membahagikan kawasan negara kepada beberapa puak yang bertelaga. Lebih memeritkan, konflik turut memusnahkan banyak infrastrukturnya. Menurut kerajaan dan perkhidmatan penyelamat yang beroperasi di barat laut yang dikuasai puak pemberontak, jumlah kematian yang disahkan di Syria telah meningkat kepada sekurang-kurangnya 2,950 orang. Manakala jumlah kematian juga turut meningkat kepada 9,057 orang di Turki semalam. Sementara itu di Turki, imej satelit yang diambil pada hari Rabu semalam menunjukkan tahap dan kerosakan yang serius di bandar-bandar disebabkan oleh gempa bumi dahsyat di selatan Turki. Gambar yang dikeluarkan oleh Maxar Technologies itu menunjukkan keseluruhan blok bangunan telah kelihatan runtuh. Manakala kemah putih yang didirikan oleh petugas kecemasan serta pasukan penyelamat kelihatan di tengah-tengah bangunan yang telah musnah menjadi timbunan serpihan yang besar. Presiden Turki Tayyip Erdogan semalam mengaku terdapat masalah dengan tindak balas awal kerajaannya terhadap gempa bumi itu tatkala di tengah-tengah kemarahan mangsa yang terlantar dan kecewa dengan ketibaan pasukan penyelamat yang agak perlahan. Erdogan dalam pada itu turut berjanji bahawa tiada sesiapa akan kehilangan tempat tinggal berikutan bantuan kerajaan yang akan diberikan kelak. Dalam perkembangan sama, lapangan terbang Istanbul, Turki mulai sesaat hari ini apabila dipenuhi pasukan mencari dan penyelamat termasuk wakil media dari pelbagai negara bagi menghulurkan bantuan dan liputan kejadian gempa bumi di negara itu. Rata-ratanya termasuk delegasi Malaysia menuju ke Adana kira-kira jam 5 petang waktu Malaysia yang memakan masa selama 1 jam 45 minit. Kita bersama wartawan harian Metro Hafizul Hilmi Muhammad Nur di Istanbul untuk berkongsi keadaan semasa di sana. Silakan Hafizul dengan laporan anda. Lapangan terbang Istanbul di sini dipenuhi pasukan mencari dan menyelamat dan badan bukan kerajaan dari pelbagai negara yang tiba ke negara ini bagi menghulurkan bantuan. Wartawan yang mengikuti misi kemanusiaan Pertubuhan Kemanusiaan Merentasi Sempadan Muslim Care Malaysia tiba di lapangan terbang Istanbul pada jam 6 pagi waktu tempatan. Antara pasukan penyelamat yang dilihat tiba ialah pasukan penyelamat dari Belanda, pasukan penyelamat dari Tajikistan dan kumpulan kedua pasukan penyelamat dari Malaysia. Keadaan di sekitar lapangan terbang dilihat sibuk apabila penduduk tempatan turut mengambil peluang untuk ke wilayah yang terjejas akibat gempa bumi. Paparan LCD di sekitar kawasan lapangan terbang juga dilihat memaparkan situasi semasa keadaan gempa bumi yang berlaku di selatan negara ini. Perjalanan misi kemanusiaan gempa bumi Turki akan bermula di wilayah Adana, antara wilayah yang terkesan teruk ekoran gempa bumi. Hafizul Hilmi bin Muhammad Nur melaporkan dari Istanbul, Turki. Terima kasih Hafizul atas laporan itu tadi. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Muslim Care Malaysia MCM Muhammad Johari berkata, misi SAR delegasi Malaysia akan bermula di wilayah terjejas teruk di Adana dan seterusnya ke Hatay melalui jalan darat yang mengambil masa selama 3 jam. InsyaAllah, Muslim Care Malaysia akan menyampaikan sumbangan berbentuk barangan makanan, selimut dan pelbagai lagi lah yang difikir perlu insya-Allah. Dan bagi pihak Muslim Care Malaysia kami ucapkan terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan rakyat Malaysia, muslimin dan rakyat Malaysia yang telah menyumbang bagi menjayakan misi bantuan ini insya-Allah.